Baik, kita kembali bersama di Rampai Pagi untuk pertemuan pada hari ini ya. Dalam kehidupan ini pastinya pelbagai ragam yang perlu kita ni tangani. Betul. Ada bermacam dugaan, cobaan, cabaran. Walaupun setiap hari pekerjaan kita ni biasa saja, ianya hampir-hampir sama. Tapi pastinya ada sesuatu yang boleh sahaja membuatkan kita ni terasa payah ataupun kadang-kadang boleh terjatuh disebabkan olehnya. Namun jangan khawatir, insya-Allah di Rampai Pagi kami akan bawakan kepada bis kita kesemua berkaitan dengan kesihatan minda, dengan rohani, fizikal dan juga mental, insya-Allah akan ada kami kupas bersama Auda. Untuk hari ini khusus kepada bis kita berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini telah pun dikongsikan tadi ya. Semoga ianya bermanfaat mengenai dengan segmen sihat minda. Iya, yang akan kita bawakan ialah berkenaan dengan kesedaran kesihatan, iaitu memupuk kesejahteraan mental mengenai PCOS, iaitu penjagaan diri bagi wanita yang mengalami PCOS, iaitu mengenai dengan kesihatan mental. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan Dayang Nurul Izzian binti Anwar, iaitu merupakan timbalan yang dipertua Majlis Belia Brunei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gembira saja bertemu kembali bersama dengan Dayang Nurul Izzian ya. Alhamdulillah. Jadi ini yang penting untuk kita berikan khususnya kepada para wanita ya, kaum wanita berkenaan dengan memupuk kesejahteraan mental dan penjagaan diri bagi wanita yang mengalami PCOS. Jadi kita percaya ya, Muhammad pun belum mungkin sama juga belum tahu lagi apa yang dimaksudkan dengan PCOS ini. Kurang pasti. Sedangkan di awal tadi pun ini disebut PCOS kah? PCOS kah? Sebenarnya apa sebenarnya? Tapi sebenarnya PCOS kita sempat berbincang tadi. Ya. Jadi sebenarnya ianya adalah PCOS. Jadi itu yang ingin kita bawakan ya. Jadi insya-Allah akan dapat kita ni bawakan kepada bis kita ya berkaitan dengan hal sedemikian kerana tadi telah pun dikongsikan juga ya ataupun kita dibincangkan kesihatan ini bukanlah hanya setakat bagi seorang individu ataupun seorang dewasa, malah juga kanak-kanak sama sekarang ni ya. Mereka juga mempunyai masalah-masalah kesihatan mental disebabkan oleh perubahan serta mungkin ada cabaran-cabaran dalam kehidupan mereka. Betul. Seperti contoh saja dengan adanya media sosial ini ya, Mahirah. Walaupun kanak-kanak mereka ini bagi kita ni tidak tahu apa-apa, tapi dengan adanya contoh saja game ataupun permainan video game yang membuatkan mereka ini boleh saja berhubung dengan orang lain, ada saja cabaran yang perlu mereka tangani dan tanpa kita ni sedari ya. Betul sekali. Jadi inilah yang akan kita bawakan nanti insya-Allah bersama dengan narasumber kita ini. Mungkin kita ingin mengetahui apakah program yang mungkin akan bakal dilaksanakan ya. Sedikit sebanyak kita akan mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan PCOS kan. Tapi dalam bahasa Inggerisnya PCOS ini adalah di sini kalau kita dapat saksikan mindful wellness cultivating mental well-being in PCOS journey. Mungkin apakah dimaksudkan dengan itu, dan nanti insya-Allah kita akan bersama dengan narasumber kita dan kita ingin mengetahui juga apakah maklumat program dan juga apakah objektifnya, apakah antara perisian yang akan bakal dikongsikan nanti. Jadi insya-Allah jadi bagi bis kita yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut ataupun mungkin bis kita ingin bertanyakan soalan-soalan ya berkenaan dengan wawancara kita ini, bis kita boleh menaipkan di ruangan komen. Insya-Allah kita akan bacakan berkenaan dengan memupuk kesejahteraan mental dan apatah lagi ya penjagaan diri bagi wanita yang mengalami PCOS. Saya sendiri walaupun sebagai seorang kaum wanita, saya pun ingin mengetahui juga apakah yang dimaksudkan dengan PCOS ini. Penting ya untuk kita berikan ilmu berkenaan dengan kesihatan ini ataupun kesedaran kesihatan ini. Malah juga di zaman sekarang ni, zaman moden, kita ni berfikiran secara terbuka, bukan hanya satu perkara itu menjadi satu benda yang memalukan ataupun ianya satu perkara yang sensitif dan sebagainya. Tetapi kita sebagai zaman sekarang ini perlu juga untuk mengetahui sama-sama kita ni agar kita ni lebih faham mengenainya dan dapat kita ni kongsikan lebih lanjut kerana ia berkaitan dengan kesihatan minda, malah juga kesihatan fizikal kita ni pun ada kait rapatnya. InsyaAllah bersama dengan narasumber kita nanti akan dapat kami kongsikan lebih lanjut mengenainya. InsyaAllah dengan adanya pengongsian tersebut akan dapat kami bawakan. Kami mohon maaf juga kepada bis kita kerana menanti-nantikan ni untuk bersama. InsyaAllah lebih lanjut akan kami bawakan kepada bis kita. Kerana dengan adanya pengongsian tersebut di Rampai Pagi, ianya akan lebih lagi
membuatkan kita ni faham walaupun ia bertindak sebagai satu hala sahaja. Kami berbincang, mengkongsikan kepada habis kita, pertanyaan habis kita, Indah dapat kami tanyakan. Tapi insya-Allah semoga apapun jua yang terlintas di minda kita ni ataupun minda kami, ianya ada kaitan dengan pertanyaan habis kita daripada tajuk-tajuk yang dibawakan di sepanjang wawancara tersebut. Dan Mahir Raju tadi ada mengongsikan, katanya dengan adanya pengongsian di media sosial seperti Facebook, nama Facebook, habis kita boleh menghantarkan soalan-soalan berkenaan. Jika ada kesempatan, kami akan tanyakan lebih lanjut bersama dengan narasumber kita ni. Mungkin tidak secara online ataupun on air, kami tanyakan kepada narasumber kita secara off air. Mungkin dengan jawapan tersebut akan dapat kami kongsikan bersama Auda. Dan cara Auda bagaimana untuk mengetahui lebih lanjut dengan habis kita boleh layari di laman Instagram kita ya. Ya, iaitu di rampaipagi.rtb, dan itulah sebenarnya peranan kita ni dalam Rampai Pagi ini, iaitu dengan adanya segmen wawancara, dapatlah kita ni memberikan dan juga mempromosikan berkenaan dengan kesedaran kesihatan, apatah lagi kepada wanita. Kita percaya kesihatan wanita ini amatlah penting kesihatan mental wanita ini di kalangan wanita, apatah lagi wanita-wanita yang bekerja, tidak kira juga bagi mereka yang mungkin suri rumah tangga, antaranya mungkin disebabkan emosional dan juga impak-impak daripada perkara-perkara yang ada di sekeliling. Jadi ini mungkin memberikan impak kepada kesihatan mental wanita. Jadi ini akan kita berikan nanti insya-Allah bersama dengan narasumber kita nanti insya-Allah Dalam sedikit masa lagi insya-Allah kita akan bersama dengan beliau untuk memberikan berkenaan dengan segmen Sihat Minda. Ya, alhamdulillah kita kembali bersama dalam segmen Sihat Minda. Jadi kita bersama dengan Dayang Nurul Izzian untuk mengongsikan apakah yang dimaksudkan sebenarnya untuk tajuk kita berkenaan dengan memupuk kesejahteraan mental mengenai dengan PCOS penjagaan diri bagi wanita yang mengalami PCOS ini. Silakan. So sebelum saya menerangkan tentang pilot program ini, saya telah menerangkan dulu apa PCOS secara terperinci So PCOS iaitu Polycystic Ovary Syndrome adalah gangguan hormon yang umumnya berlaku kepada semua wanita pada kira semenjak ia start subur lah. So terutamanya di negara Brunei Darussalam ini yang boleh menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan pelbagai manifesti fizikal lah. So PCOS ni kalau kan secara cepatnya kami sebut ni macam PCOS lah, lebih atas PCOS. Macam PCOS secara keseluruhan khalayak ramai pun faham juga, especially wanita yang mengalaminya. So PCOS ni gangguan hormon ini maksudnya di sini wanita yang mengalami kedatangan haid yang tidak regular lah. So dari sana kita ni boleh faham ia bukannya disebabkan oleh selalunya kalau wanita lah ke klinik, ke hospital normally kalau diorang jumpa dengan doktor will bagi feedback tu because kita tu rasanya stres, kita macam because of kita punya weight but actually PCOS ni di sebaliknya, because Tani mengalami PCOS ni Tani mengalami stres juga at the same time. And then berat badan pun makin meningkat, mengajut. And Tani pun tidak faham tu sebenarnya. Saya sendiri pun mengalaminya. So masa mengalami PCOS ni macam balik-balik lah jumpa doktor pasal jarang kedatangan haid kan. So dari sana start orang buat research So saya bukan saya seorang saja tapi teman-teman saya pun ada juga mengalaminya. Ianya juga orang based on genes keluarga. So kalau orang indah faham mengenai PCOS ni, diorang boleh jumpa gynecologist lah untuk memahaminya lebih mendalami lagi. So in terms of PCOS ni juga dari segi
appearance-nya and tanda-tandanya. Satu yang saya orang sebut tadi, irregular periods and at the same time juga dari segi dia punya tubuh badan fizikal ada perubahan juga. Macam start dia ada macam hair growth arah muka and everything. So dari sana ada nampak simptom-simptomnya lah. So kalau hayalat ramai mau lagi mengetahui lebih lanjut, diorang boleh research on PCOS ni ataupun boleh mengagar TikTok juga at the same time because ada beberapa banyak akaun yang mengexplain tentang PCOS ni. Baik, Puan mungkin dapat jadi kongsikan, difahamkan di sini akan adanya program berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi mungkin dapat dikongsikan matlamat bagi program tersebut dan juga sasaran siapa mereka ini. Okey. So maklumat untuk program ini itulah sememangnya untuk meningkatkan kesedaran dan also meningkatkan kesihatan mental dan kesejahteraan wanita-wanita yang mengalami PCOS So dengan ini juga kami harapkan maklumat kami untuk mendapat banyak lagi sokongan dari masyarakat because tidak ramai yang mengetahui tentang PCOS ni. Kadang-kadang diorang fikir pasal banyak fikir pasal weight and then kadang-kadang itulah benda-benda yang negatif dalam pemikiran diorang kenapa lambat you know. So dari sana juga kami ingin untuk membina sokongan kepada orang ramai dan juga wanita-wanita yang mengalami ini because dari sana diorang dapat memahami lagi tentang PCOS ini sama-sama because setiap individu yang mengalami PCOS mengalami different symptomnya So di sana juga kami ingin mendorong juga kira pilihan gaya hidup yang sihat dari segi penjagaan mentalnya, pemakanannya dan juga dari sana juga kami dapat monitor sesama sendiri dan dari sana juga dapat meningkatkan lagi keharmonian Ya, alhamdulillah. Jadi itu jadi bercakap dengan program ini, mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita. Apakah antara aktiviti dan juga komponen yang penting dalam program yang akan bakal dilaksanakan ini? Okey, aktiviti-aktiviti yang insya-Allah kami akan memberikan insya-Allah akan sepertinya topik-topik aktiviti yang akan kami berikan ialah dari segi pendidikan psikologi dan latihan kesedaran. So kami akan berkolaborasi dengan Kementerian Kesihatan juga mengenai ini. So dan juga aktiviti tentang amalan gaya hidup sihat. So aktiviti exercise and exercise physical ataupun minda. Ia ada dua beza. And in terms of mengukuhkan minda dan badan, mestinya tentang penjagaan makanan. Ada certain makanan itu yang wanita yang mengalami PCOS ni tidak boleh makan. Kalau sekiranya diorang boleh makan pun tidak boleh tiap hari lah. So mesti tahu apa jenis makanan yang boleh diorang makan itu. Seperti contoh yang saya baca and lihat dari video TikTok mereka cakap tidak boleh consume dairy, which is susu, cheese Tapi sebagai seorang wanita, pemakanan ini kadang-kadang ada yang memerlukan macam more on carbohydrate macam more on dairy walaupun ada halangan di sana tapi macam mau je makan kan. Asal saja tahu berapa banyak yang dapat dikonsum and then dari sana diorang dapat jagalah. So based on the activity itself, diorang boleh memahami macam mana limitationnya and everything. Dan insyaAllah juga kami akan mengadakan counselling di mana wanita yang mengalami
kesihatan mental ni, diorang boleh jumpa dengan pakar psikologi lah dari Kementerian Kesihatan juga. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Baik, itulah antara kelebihan untuk Ketani di Rampai Pagi ini dapat kami bawakan kepada BSK kita untuk lebih lanjut mengetahui tentang kesejahteraan mental mengenai dengan PCOS ini. Seperti yang dikongsikan tadi juga bukan saja bagi kaum wanita, tapi Ketani kaum lelaki pun perlu juga memahami. Kadang-kadang mungkin pasangan berkenaan yang mengharapkan untuk mendapat zuriat dan sebagainya. Ini satu perkara yang boleh sahaja menyebabkan perkelahian atau pergaduhan, perselisihan faham. Jadi pentingnya untuk mengetahui akan hal-hal tersebut dan juga yang di sekeliling mereka ini, pasangan mereka ini khususnya. Pastikan untuk membantu mereka. Carilah mungkin ada cara-cara yang solusinya. Ya. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga ni Dayang Nur Izan, apakah impak yang dapat dijangkakan khususnya pada penonton kita ni, program ini akan memberikan kepada masyarakat dan kesihatan wanita di Brunei? Okey, insyaAllah mudah-mudahan jualah yang memberi impak yang positif kepada golongan masyarakat, especially dalam adalah in terms of kesihatan wanita yang mengalami PCOS ni. And then di sini juga untuk memberi tumpuan kepada kesihatan mental wanita, di mana diorang dapat meningkatkan lagi kesedaran dan orang betapa pentingnya penjagaan itu dari segi mental dan also badan diorang sendiri. And then program ini juga akan diberikan insya-Allah pada bulan September tahun ini. Setiap 1 September adalah hari awareness untuk PCOS. So di bulan itu juga insyaAllah kami akan memberikan program ini. Because program ini tidak pernah diungkayahkan, diberikan. So tahun ini akan menjadi pilot program supaya kami dapat monitor lagi wanita-wanita yang ada simptom-simptomnya dan dapat lagi mendorong diorang untuk pergi ke klinik untuk menceklah supaya diorang boleh faham kenapa ada perubahan dengan hormon diorang, kira macam mental diorang je lah. So dari sana juga diorang boleh join kami punya program ni. So sama-sama tani boleh atulah macam orang dapat support each other. Ya, alhamdulillah. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Dayang Nurul Izan binti Anwar, merupakan timbalan yang di-Pertua Majlis Belia Brunei kerana berkesediaan untuk memberikan berkenaan dengan kesedaran kesihatan memupuk kesejahteraan mental mengenai dengan PCOS ataupun PCOS ini, iaitu penjagaan diri bagi wanita yang mengalami PCOS mengenai kesihatan mental. Apa pun kita ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.